Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah bi'idhnillah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertama sekali tahniah bagi yang terlantik lah pada hari ini. Saya pun tak tahu, hari ini tak bawa handset. Di waktu maghrib tadi ramai sibuk cerita, kata dah dilantik kabinet, dan kita tahniah je lah. Tahniah siapa yang terlantik. Dan kalau ada di kalangan yang ada yang menjadi pegawai-pegawainya, kita pun ucap tahniah lah, kalau ada. Dan cerita kita, tak kira lah siapa pun yang terlantik, majlis ilmu tetap jalan. Barakallahu fiik. Akramakallah. Hari ini kita sampai pada muka surat 105 daripada jilid kedua, Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah, terjemahan Al-Fadil Al-Ustaz Hasnan bin Kasan, Dr. Hasnan Kasan hafizahullah. Okey, kata Syekh, iaitu matan yang kita nak syarahkan. Wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Merasa aman, wal amnu, rasa selamat, wal iyasu, dan merasa putus asa. Selamat apa? Selamat, merasa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, merasa selamat daripada api neraka, merasa selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyasu, iyasu di sini diletakkan hamzah sebelum ya. Dalam bahasa Arab, sama ada al-ya'su atau al-aisu, hamzah depan ke ya depan ke, maknanya sama. Maknanya sama. Al-ya'su putus asa, al-aisu pun putus asa. Kat sini kata al-iyasu dengan diletakkan hamzah di depan. Iyasu pun putus asa, ya'su pun putus asa. Sebelum ni Syekh menggunakan perkataan ya'su, sekarang menggunakan iyasu. Kedua-duanya maknanya sama. Wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam. Merasa aman dan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan merasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kulani an millatil Islam, memindahkan seseorang daripada jalan Islam yang sebenar. Wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah, dan jalan yang betul ialah yang berada antara kedua-duanya. Tidak terlalu yakin kita ni selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlalu putus asa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Berada di antara kedua-duanya, antara khauf dan raja, seperti mana yang pernah kita syarahkan. Wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah, jalan yang benar ialah berada di antara kedua sifat tersebut bagi ahli al-qiblah, iaitu ahli Islam. Okey, kata Syekh syarah, kita baca dulu. Kata Syekh ikut pada matan. Rasa selamat daripada api neraka dan putus asa daripada rahmat Allah adalah mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Berarti keluarkan bukan keluar dari Islam, berarti keluarkan daripada praktik Islam yang sebenar. Jalan yang hak bagi ahli kiblat ialah antara keduanya.
Kalau kita baca kat part ni ya, nampak macam Syekh nak kafirkan orang yang merasa putus asa daripada Islam. Sedangkan Syekh nak cerita tentang jangan putus asa, jangan terkeluar dari Islam. Jadi Islam kat sini maksudnya terkeluar dari Islam, maksudnya terkeluar daripada praktik dan juga cara untuk mengamalkan agama Islam yang sebenar. Syarah. Seorang hamba perlulah menjadi seorang yang takut dan harap. Seorang hamba hendaklah menjadi seorang yang khaifan rajian, takut, harap dalam segala gerak-gerinya. Kerana kita hidup ini sentiasa merasakan Allah adanya muraqabatullah. Allah perhatikan kita. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala? Kita hidup ni sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat perhatikan. Kita tahu bahawa malaikat kita hidup walaupun kita tak nampak perkara ghaib, kita nampak tak ada siapa-siapa keliling kita, iman mengatakan bahawa malaikat ada kiri dan kanan dan Allah memerhatikan. Macam mana nak buat? Adakah kita terlalu takut dengan dosa? Takut dengan dosa yang kita dah lakukan sehingga kita rasa Allah takkan ampunkan kita, terlalu takut? Ataupun dengan kita merasa terlalu berharap di atas pahala atau suatu kebaikan yang kita lakukan, seolah-olah kita ni dah pasti Allah akan terima atau dah pasti jadi orang baik sebab baca hadis fadail amal, kita baca hadis berkaitan dengan targhib dan sebagainya, kita merasakan bahawa apa yang kita buat lebih daripada apa yang si fulan yang masuk syurga buat. Si fulan tak buat amal kebaikan langsung, cuma potong duri daripada jalan, kemudian masuk syurga. Kita kata kita potong lebih berduri. Kita rasa kadang-kadang ini suatu dalam beramal tak boleh ada perasaan raja yang lebih, tak boleh ada khauf yang lebih, mesti berada di antara kedua-duanya. Seorang hamba perlulah menjadi seorang yang takut dan harap. Ini kerana takut yang terpuji, takut yang dimaksudkan, khauf yang dimaksudkan di sini ialah takut yang terpuji dan benar ialah yang boleh menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud takut bukanlah takut sehingga putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, takut pada Allah sehingga merasakan bahawa Allah tak ampunkan bila buat salah. Takut di sini ialah takut yang dapat menghalang kita daripada melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia melampauinya, maka ditakuti akan mendatangkan putus asa dan tidak ada harapan. Ini takut yang melampau, takut yang terkeji. Takut yang terpuji ialah takut yang menyekat dia daripada buat perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, daripada bermaksiat. Kalau dia melampau daripadanya, takut sehingga dia tak boleh maafkan dirinya sendiri, sehingga dia tak boleh nak bertaubat kerana dia merasakan bahawa dia tak layak untuk dapat syurga sampai ke tahap putus asa. Takut yang melampau sehingga putus asa, perkara ini adalah ketakutan yang terkeji, yang tidak dipuji dalam syarak. Harap, manakala harap, raja, yang terpuji ialah seseorang yang beramal. Gariskan perkataan beramal. Jadi saya kena gariskan, kalau sebut gariskan ini sangat penting. Harap, harapan, iaitu kita mengharapkan syurga Allah, harapkan, cintakan kebaikan dan sebagainya. Okay. Harap, perasaan pengharapan yang tinggi pada Allah, harapan yang melahirkan apa? Melahirkan amalan. Bukan harapan yang meninggalkan amalan. Dia rasa harapan cerah ni. Allah kan Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Lelaki tu bunuh 100 orang, boleh Allah ampunkan. Aku tak pernah bunuh seorang pun. Takkan tak ada harapan masuk syurga. Aku cuma tak sembahyang je. Ada orang di harapan dia sampai kepada meninggalkan amalan. Inilah golongan irja, golongan ahlul irja. Harapannya terlalu besar, mengharap terlalu tinggi sehingga tidak beramal. Dirasakan rahmat Allah maha luas, Allah mengampun. Tak apalah anak kita pakai tudung tak pakai tudung, Allah maha pengampun. Allah tahu kot panas kat Malaysia ni. Kalau dia ingat pakai tudung tak pakai tudung sebab panas. Sebab tu ni harapan. Kalau cerita tentang bab harap sehingga meninggalkan amalan, ini harapan yang terkeji. Harapan maksudkan ialah harap, kata Syekh, harap yang terpuji ialah seorang lelaki yang beramal. Kalau sebut seorang lelaki, tak sebut lelaki, ya, ar-rajul, seseorang. Kalau disebutkan seseorang pun tak sebut lelaki pun, maksud lelaki,
seseorang. Ar-rajul dalam bahasa Melayu diterjemahkan sebagai seseorang. Tidak semestinya seseorang lelaki. Tahu kalau sebut lelaki termasuk juga hukumnya sama. Hukumnya sama termasuk juga perempuan. Kecuali bila hukumnya hukum khas lelaki. Cerita seorang lelaki hendaklah panjangkan janggutnya. Yang pula kata perempuan pun masuk. Tak masuk. Ada hukum khas lelaki. Kalau sebut perempuan, asasnya adalah perempuan saja. Kecuali ada sebab adanya illah yang menunjukkan bahawa hukum itu juga terpakai untuk lelaki. Contohnya cerita tentang tutup aurat. Cerita pasal perempuan hendak tutup aurat semua. Lelaki wajib tutup aurat. Wajib juga. Cuma disebutkan perempuan kerana fokusnya pada perempuan. Kewajipan untuk aurat itu lebih kepada perempuan. Kerana sifat yang ada pada perempuan itu, sifat-sifat kecantikan, keindahan yang ada perempuan itu wajib dipelihara, wajib ditutup lebih daripada lelaki. Iaitu harap yang terpuji ialah seorang lelaki yang beramal dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu mengharapkan itu sebenarnya berdasarkan, kalau ikut pada bahasa asalnya, itu seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan kepada nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Raja'u rajulin amil raja'u amalin war raja'u mahmud raja'u rajulin amila bi ta'atillah ala nuri min Allah. Iaitu harapan yang terpuji adalah perasaan berharap seorang lelaki beramal dengan ketaatan di atas nur daripada Allah, iaitu berdasarkan kepada petunjuk wahyu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang terlalu mengharap sehingga dia merasakan bahawa dia buat apa sekalipun confirm Allah terima. Termasuk dia buat sesuatu yang Allah tak ajarkan, dia baik. Harapan terlalu tinggi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas, agama Allah ni mudah, tetapi tidak bererti kita bermudah-mudah. Kita puji Allah, zikir pada Allah, zikir perkara yang baik. Tetapi jangan sampai harapan terlalu luas sehingga berzikir, kita bebas berzikir dengan apa sekalipun, dengan perkataan yang kita reka sendiri. Walaupun agama itu mudah, tapi dia perlukan kepada dhawabit, perlukan kepada undang-undang yang mengawal agama itu sendiri. Betul kata Syekh, harapan yang baik ialah seorang lelaki beramal dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ala nuri min Allah. Iaitu mengharapkan ganjaran pahala daripadanya, fahuwa rajin li thawabihi, fahuwa rajin, dan iaitu mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, daripadanya. Okey. Ni harapan pertama, harapan yang melahirkan amalan dalam ikut pada nur daripada Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kata Syekh, seorang lelaki melakukan satu dosa. Seorang lelaki melakukan dosa, kemudian bertaubat, lalu dia mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab beramal, dia mengharap sampai harapan dia harap pada Allah dengan ikut apa yang Allah perintahkan, tidak melampaui sehingga buat sesuatu yang Allah tak perintahkan. Harapan terlalu luas sehingga buat apa sekalipun. Sembahyang harap terlalu luas, 2 rakaat jadi 4 rakaat, haramlah. Walaupun harapannya luas, benda baik, bukan jahat pun nak tambah rakaat dalam solat. Bukan benda, tapi harapannya melebihi sehingga itu yang terkeji. Yang terpuji ialah harapan berharap dengan beramal taat kepada Allah berdasarkan ala nuri min Allah, berdasarkan kepada apa yang di nur daripada Allah Subhanahu, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun harap yang dikatakan harap yang baik ialah harapan yang timbul daripada seorang lelaki yang telah melakukan dosa, melakukan suatu kesalahan dan mengharap pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah, gariskan yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Tuan-tuan tengok ayat ni, apa yang pelik kat sini?
bagi kita sekali imbas, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Iman ni tahap yang Allah seru, Allah panggil, Allah iktiraf sebagai orang beriman. Artinya dia ni siapa? Orang beriman. Tempat mereka asalnya di syurga, orang beriman. Dan apa yang dia buat? Walladzina hajaru, dan orang-orang yang telah berhijrah. Satu amalan yang paling afdal pada zaman Nabi SAW. Dan takkan dapat pahala, takkan dapat orang selepasnya melakukan amalan selepasnya. Selepas pembukaan kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Muhajirin dan Ansar, orang yang paling utama dalam agama ini. Orang mereka as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Okey. Ni orang-orang hijrah. Muhajirin sudah pasti kedudukan mereka lebih tinggi daripada golongan Ansar. Dari segi pengorbanan mereka. Meninggalkan segala yang mereka miliki. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Tak cukup berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka telah berjihad sesungguh-sungguhnya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka buat? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah bukan dengan duduk dan diam. Erti rahmat tadi ialah dalam ketika ketaatan, kita cuba buat segala jenis ketaatan, berhijrah, di sini beriman, buat segala ketaatan hari iman ni masuk semua sekali amalan. Kemudian Allah fokuskan kepada dia berhijrah, berjihad fi sabilillah. Amalan ni amalan yang paling mulia dah. Semua sekali dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini apa? Ulaika, mereka itu yarjuna rahmatullah. Mereka inilah orang yang dikatakan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang mengharapkan suatu rahmat Allah atau kebaikan-kebaikan daripada ibadat dengan tidak melakukan ibadat, itu bukan orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan bincangkan daurah berkaitan batiniah ni, kata orang-orang yang mereka menjadikan bahawa amalan-amalan ni semua buku-buku yang perlu dibantah, banyak sangat ni. Berkaitan dengan fikrah, bagaimana orang yang memisahkan amal daripada Islam, atau memisah-misahkannya, bukan pisah artinya mereka buang, mereka letakkan level. Islam, iman, ihsan itu ialah level yang bukan berada dalam satu kelompok. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Orang yang berjihad. Jihad ni Islam, iman ke ihsan? Islam, betul? Amalan zahir. Dan orang-orang yang orang jihad, orang yang berhijrah, orang yang sembahyang, orang yang puasa, semua sekali Islam, rukun Islam ke iman? Islam. Tapi pada masa sama, mereka mengharapkan yarjuna rahmatullah. Mereka ketika mereka beramal, mereka juga mengharapkan rahmat Allah. Ini berkaitan dengan iman, betul? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan raja dan khauf. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terpisah atau tidak? Dua. Tak pisah, orang yang sama. Kita solat takbir, daripada bermula solat yang bererti takbir, bermula dengan takbir dan ditutup berakhir dengan salam. Amal itu amal Islam ke, dalam kategori Islam ke, ihsan ke, ataupun iman, iman Islam, betul tak? Tapi pada masa sama khusyuk mereka solat, adakah khusyuk datang terpisah daripada amal ibadat tadi? Tak. Orang yang solat tadilah yang merasai khusyuk. Khusyuk itu hanya dikira hati yang dikatakan hati yang beriman pada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang orang yang melakukan amalan zahir dengan amalan Islam, itulah orang yang sama yang melakukan amalan iman. Orang yang Islam, yang amalkan amalan Islam, buat amalan zahir, orang yang sama ketika solatnya itu dia merasakan tahap level, dia buat amalan hati yang mencapai tahap iman, iaitu raja pada Allah, harap pada Allah, takut pada Allah, khusyuk dan sebagainya. Kemudian orang yang samalah dalam amalan dia tadi, orang yang sama yang amalannya kualitinya sampai ke tahap ihsan, sehingga dia merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah di depan, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah perhatikan dia. Orang yang sama yang berubah hanya apa? Level dia, level amalan dia. Jadi dalam solat kita, mungkin solat kita rakaat pertama mungkin tahapnya Islam, tahap kedua naik, rakaat kedua khusyuk lebih, betul-betul takut pada Allah, mengharap pada Allah dan sebagainya. Levelnya sampai level orang yang iman.
iaitu solat yang disertai dengan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pada Allah, ingat malaikat mencatatkan masa solat, ingat seolah-olah kita berdiri di depan hari kiamat di depan Allah Subhanahu Wa Taala, percaya dengan qada qadar kita buat ni hanya dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang izinkan kita dengan adanya apa yang kita buat ni ialah taat kepada apa isikan Alkitab. Allah kata wa aqimus salah. Masa tu juga kita merasakan bahawa kita dengan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah iman dalam hati kita. Amalan sama aja. Dan sama. Hati ni, yang amalan hati dia yang dibincang dalam bab iman, masih lagi dalam keadaan orang yang sama buat amalan yang sama. Sampai pada level orang yang sampai tahap tinggi, dia khusyuk yang tinggi sehingga merasakan bahawa Allah perhatikan dia. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia rasa bahawa dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solatnya. Sama juga dia masih solat. Tapi golongan ini mereka menjadikan level berbeza. Islam, iman, ihsan. Ahli Islam ni ahli zahir, ahli Islam yang beramal dengan syariat, ahli syariat. Ahli iman, ahli makrifat lain. Ni levelnya tinggi. Pakai seluar pendek tak apa, buat apa tak apa. Sebab level dia tak terikat lagi dengan syariat. Dia guna juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara approach macam mana dia syarahkan hadis Nabi tidak mengikut fahaman salafus salih. Tak ikut fahaman sahabat. Sebab tu yang diperjuangkan di mana-mana sekalipun disebutkan ulama dahulu, selain daripada Al-Quran dan Sunnah, kita juga hendaklah berhujah dengan fahaman salafus salih. Sebab fahaman salafus salih inilah yang menentukan bahawa cara kita faham betul atau tidak. Sebab Nabi dah mengiktiraf mereka dah iktiraf kedudukan. Jadi fahaman mereka itu penting dalam menafsirkan nas. Bukan bererti kita jumud dengan fahaman mereka sehingga dalam bab tertentu kita tak boleh tafsir lain, tidak. Bab i'jaz ilmi, bab bagaimana penemuan-penemuan baru tentang perlu dibuka, tapi tak boleh bertentangan ataupun menafikan apa yang telah difahami oleh mereka. Ilmu Allah maha luas, kalamullah, sifat Allah tu maha sempurna. Tiap-tiap hari akan ada orang kaji ayat yang sama, akan nampak kesempurnaan dalam kalamullah. Tiap-tiap hari akan bertambah sebab kalamullah salah satu bersifat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Sifat Allah maha sempurna. Jadi memang kebaikan yang ada pada ayat itu akan bertambah. Namun tidak boleh apa yang dikaji kemudian menidakkan apa yang telah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun lari daripada cara yang mereka ajarkan. Tidak lain tidak bukan yang kita ketemu kemudian hanyalah mengiyakan apa yang mereka katakan, cuma berkemungkinan dalam aspek yang berbeza. Sebab itu dalam bab solat, bab Islam, iman dan ihsan sebagainya, kita perlu tahu bahawa orang yang merasa khusyuk bukan orang tak solat. Orang yang solat. Sebab itu Allah kata, hendaklah kamu minta tolongan Allah dengan sabar dan solat, sesungguhnya perkara itu sangat berat kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun, sangat besar. Illa 'alal khashi'in, kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Yang berat tu apa? Khusyuk ke solat? Solat. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan Tuhanmu dengan sabar dan salah. Wa innaha lakabirah, dan sesungguhnya ia sangat berat. Yang beratnya apa? Salat. Yang beratnya itu sabar. Yang beratnya beramal. Kecuali ke atas orang-orang khusyuk. Illa 'alal khashi'in, kecuali ke atas orang khusyuk. Orang khusyuk dia tak rasa berat untuk solat. Datang orang tertentu ditafsirkan khusyuk ni berat. Khusyuk ni susah, sangat berat sehingga apa? Tak semestinya orang yang solat dapat khusyuk. Tak semestinya solat dia diterima, tak semestinya. Jadi formulanya solat tak semestinya khusyuk. Akhirnya ada orang yang mendakwa tak perlu solat. Ke situ jadinya. Sedangkan Allah kata wa innaha lakabirah, sesungguhnya itu kembali kepada solat, kembali kepada sabar. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in, kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau betul-betul seorang merasa khusyuk, dia tak rasa berat untuk semayang. Kalau bunyi azan, susah nak pergi masjid, artinya apa? Semayang tak khusyuk lah tu. Kalau semayang khusyuk, kita tak susah untuk ke masjid. Sebab tu makin kita beramal, kita akan makin mudah untuk kita beramal seterusnya. Orang yang pergi solat subuh, orang yang sama yang akan pergi ke solat zuhur. Orang yang sama akan pergi kepada maghrib, isyak. Kalau orang yang sentiasa istiqamah, orang yang samalah yang istiqamah. Sebab apa? Amalan kebaikan akan menarik amal kebaikan yang lain. Dan hati, sebab tu khusyuk tadi,
Sebabkan kita rasa manis dan indahnya solat tadi, khusyuk dan solat tadi, itulah menyebabkan kita rajin terus solat. Kalau ada orang rasa tahap khusyuk cara lain dengan tak solat, itu bukan khusyuk yang diiktiraf. Sebab khusyuk dan amalan hati, raja dan sebagainya yang melahirkan amalan. Sebab tu kata Syekh, harapan yang terpuji ialah seorang lelaki beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala atas dasar ataupun atas petunjuk nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka yang telah beriman, mereka yang telah berhijrah, mereka telah berjihad, inilah dia orang-orang yang dikatakan berharap atau mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang yang duduk diam tak buat amal kemudian dia kata dialah yang hatinya mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Subhanahu Wa Taala itu ada sebab-sebabnya. Asbabnya diterangkan dalam syara' ala nuru minallah. Apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka Allah beritahu. Kerja kita usahakan, buatlah sesungguhnya dalam keadaan mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita yakin kita rahmat, harapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin Allah beri rahmat. Tapi keadaan amalan kita diterima tak terima, jangan kita rasakan bahawa amalan kita confirm diterima. Sebab apa? Masih lagi bagi ruang untuk khauf. Akan syekh cerita selepas ini. Sebab tu kat mana ayat tunjuk kat sini khauf, kita rahmat saja. Sedangkan tajuk kita di sini khauf. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasihani. Kenapa mengampun? Mereka ni beriman, berhijrah, berjihad, harapkan rahmat Allah. Allah tak kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Allah wallahu zul fadlil azim. Allah mempunyai kurniaan yang besar. Mereka harapkan rahmat Allah, Allah bagi rahmat. Tapi Allah kata wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Ada benda. Dalam kita buat baik sekalipun mungkin ada kesalahan. Dalam kita berjihad sekalipun ada kesalahan. Hati kita mungkin kurang ikhlas. Kadang-kadang datang dalam berjihad, tengah berperang, nampak orang puji. Kadang-kadang waktu solat kita adanya perasaan tengah solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba datang lintasan hati untuk riak, sum'ah. Wujud tidak? Wujud. Tidak bererti orang beriman tidak datang godaan. Tidak bererti orang beriman amalan dia mesti sempurna. Ada waktunya ketika dia beramal, adanya kekangan-kekangan yang datang, adanya halangan-halangan yang mereka temui. Betul Allah kata untuk tutup ayat menutup pada orang yang berjihad, orang yang solat, orang yang beriman, orang yang hijrah tadi. Allah tutup wallahu ghafurur rahim. Allah mengampunkan. Jadi kenapa harapkan rahmat Allah? Sebab kita tahu bahawa amalan kita tak sempurna. Kita cuma harapkan rahmat Allah. Allah tengoklah apa usaha yang kita buat tadi. Hati kita mengharap kepada Allah. Walaupun ada kekurangan tadi, minta. Betul lepas solat kita istighfar. Lepas tu ada kita wukuf di Arafah, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian pergilah keluar daripada Arafah bersama orang-orang yang lain dan istighfarlah pada Allah Subhanahu. Sedangkan hari Arafah hari yang paling mulia. Hari dalam setahun, waktu matahari yang terbaik yang terbit pada hari yang matahari terbaik adalah matahari yang keluar pada hari Arafah, dan Allah dah mengampunkan. Allah Subhanahu Wa Taala sedia untuk terima apa yang diminta pada mereka. Lepas keluar Allah tetap lagi kata wastaghfirullah, dan istighfarlah pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan agama Allah, berdakwah di jalan agama Allah, bermula dengan bermula di Mekah Mukarramah sehingga nak dibunuh, sehingga masuk dalam gua. Allah kata situ Allah menang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangkan. Illa tansuru faqad nasarahullah. Sampailah menang prinsip, sampai ketika hujungnya Nabi menang betul-betul menang yang zahir. Menang awal ketika hijrah, Allah kata faqad nasarahullah. Tatkala Nabi pertahankan kalimah tauhid, Nabi berdakwah terus-menerus berdakwah walaupun Nabi dikejar dan dibunuh, nak dibunuh. Nabi tetap pertahankan sehinggalah Allah kata idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala datang nasrullah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia datang ramai-ramai masuk Islam. Sebelum ni Nabi nak cari seorang pun susah. Kat Mekah Nabi pergi kat pasar-pasar panggil ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia katakan la ilaha illallah. Datang Abu Lahab kat belakang, itu orang gila, itu anak buahku. Susah seorang nak masuk. Sekarang ini di kota Mekah yang sama, di tempat yang sama, Allah ingatkan, Allah beritahu bahawa telah datang pembukaan kota Mekah, orang yang datang berbondong-bondong. Bukan Nabi lagi pergi kejar manusia, tidak. Waktu tu manusia masuk dalam agama Islam berbondong-bondong, satu kejayaan yang besar. Wa ra'aitan nas
Wara'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan puji Allah dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan Nabi maksum. Nabi perjuangkan agama Allah dalam bab berdakwah memang maksum. Dalam bab kemanusiaan mungkin Nabi kurang, tapi bab berdakwah Nabi maksum. Nabi menyampaikan segala sesuatu wahyu, Nabi korbankan segala-galanya, Allah tetap suruh Nabi istighfar. Innahu kana tawwaba. Sepatutnya ceritalah tentang kelebihan. Kan Nabi sudah menangkan agama Allah, orang masuk Islam. Sepatutnya penutupnya Nabi Allah beritahu apa? Rahmat Allah maha luas, syurga Allah maha. Tapi Allah kata wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Itu taubat untuk siapa? Supaya waktu kita buat kebaikan jangan harap terlalu tinggi. Masih lagi kita ada perasaan khauf, istighfar, taubat pada Allah. Allah kata kepada Nabi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan ayat sini juga ayat yang penting. Bila ayat begini Allah kata fasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan puji Allah. Apa tasbih? Sucikan Allah dengan cara puji Allah. Bukan sucikan Allah dengan menafikan kekurangan-kekurangan, menafi yang mufassal. Nah, di sini ruang untuk ahli kalam pikirkan. Allah kata apa? Fasabbih, dan sucikanlah Tuhanmu bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Jadi kalau nak sucikan Allah, suci dengan puji Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Tak perlu kata Allah bukan jauhar, Allah bukan arat, Allah tidak bertempat, Allah tidak begini. Didetailkan segala sifat kekurangan tersebut ketika mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nak puji Allah, puji dengan cara, nak sucikan Allah, suci dengan cara puji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi tasbih kat mana? Umum, subhanallah, Maha suci Allah. Tak payah sebut Maha suci Allah daripada, kecuali kalau dengar apa yang mereka sifatkan. Subhanallah amma yusyrikun, subhanallah amma yasifun. Tatkala mereka buat syirik terhadap tauhid uluhiyah, subhanallah amma yusyrikun. Tatkala mereka buat syirik dalam bab asma sifat, subhanallah amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan Allah dengan tidak sepatutnya. Ini berkaitan dengan apa? Tengok pada keadaan. Itu pun secara umum. Cuma kadang-kadang mereka orang yang buat yang langgar hak Allah ataupun tidak memberikan hak Allah sebenarnya, kadang-kadang dalam bab amalan, kadang-kadang dalam bab perkataan, dalam mensifatkan Allah, kadang-kadang dalam bab i'tikad mereka yang tidak patut, seperti mana i'tikad orang musyrikin yang tak percaya tentang bab Isra' Mi'raj. Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Sebab orang musyrikin tak percaya. Dah tahu ni Nabi Allah, Allah Maha berkuasa. Allah nak isra'kan Nabi daripada Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Mereka tak percaya. Abu Bakar cukup nak tanya, in qala zalik, kalau Nabi yang kata, artinya pastikan bab perkara-perkara yang pelik ni datang dari siapa? Kalau datang daripada Nabi, tak ada pelik dah. Sebab apa? Nabi. Adanya ijaz, adanya mukjizat. Kalau ada cerita perkara yang berlaku di luar asbab, datang daripada siapa? Datang daripada bukan Rasulullah, kita tak percaya sebab semua manusia perlu berasbab. Tapi kalau datang daripada Rasulullah, artinya Allah yang melakukannya. Perbuatan Allah tak melalui asbab. Yang perlu kita tahu ialah sumbernya daripada siapa. Kalau Nabi yang beritahu tentang Isra' Mi'raj, kita percaya. In qala dzalik, kalau dia berkata demikian, aku percaya dengan dia. Sumber. Sebab itu perkara ghaib. Ini bab kaedah umum untuk kalau kadang-kadang kita berjumpa. Ghaib ada berapa? Syarah sikit bab ni. Bab ni penting. Perkara ghaib ada berapa? Ada dua, betul? Apa dia? Satu ghaib mutlak, yang kedua ghaib nisbi. Mutlak artinya bila-bila sampai dia memang ghaib secara mutlak. Memang perkara ghaib secara total. Ada perkara ghaib nisbi. Ghaib nisbi artinya dalam satu angle ghaib, angle yang lain tak. Ghaib nisbi ada berapa? Ada tiga jenis secara umum. Satu perkara yang lalu. Kita tak pernah tahu tentang Fir'aun. Pernah tak jumpa Fir'aun? Tak pernah jumpa Fir'aun, Namrud, semua Abu Lahab ke semua sekalian. Nabi sendiri. Bagi kita, orang yang tak hadir, tak nampak satu peristiwa, dia ghaib. Hadir atau yang syahid, yang nampak, dan satu lagi yang ghaib, yang tak nampak. Jadi ghaib nisbi artinya ada orang, bagi kita yang tak nampak, kita kata perkara ni perkara ghaib, aku tak tahu. Tapi bagi orang lain nampak, dia namanya nisbi. Perkara ghaib, perkara yang berlalu, kisah-kisah yang lama. Yang kedua ghaib hadir. Sekarang ni kita tak nampak apa berlaku kat istana sekarang. Betul? Kita tak nampak apa berlaku di rumah kita.
Jadi kita, ni perkara ghaib. Kalau orang kata sekarang, orang kat sana tengah begini begitu. Dia tak ada telefon, tak ada apa, tiba-tiba dia duduk, dia kata sekarang, isteri kamu sekarang sedang berjumpa dengan kawan dia, nama fulan-fulan. Itu setan. Sebab apa? Dia buat sesuatu di luar daripada asbab. Tiba-tiba mendakwa iddia'al ghaib. Kisah kasyaf lain. Kisah kasyaf nanti kita bincangkan kemudian dalam ni. Akan kita bincangkan. Tapi babnya, ghaib, ada ghaib nisbi. Satu ghaib yang lepas, yang kedua ghaib yang sekarang. Itu kita, suatu benda yang berlaku di belakang kita. Bukan di depan mata kita. Yang ketiganya ghaib, apa dia? Ghaib yang akan datang. Kita tahu apa yang berlaku besok. Apa yang berlaku lusa. Apa yang berlaku tahun depan. Siapa meninggal, siapa hidup, siapa yang naik, siapa turun. Kita tak tahu. Wallahu alam untuk masa depan. Sebab Allah yang maha mengetahui. Okay. Bab ghaib nisbi tadi, dia ghaib kenapa nisbi? Dulu kalau ghaib nisbi, contohnya tentang perkara ghaib. Macam mana kita nak tahu tentang ghaib yang lepas? Betul, bagi orang yang menafikan perkara ghaib, kita tanya, percaya tak pada sejarah? Kalau siapa tak percaya tentang sejarah, dia orang bodoh. Jadi bab ghaib, apa sumber nak dapatkan ilmu? Berita yang sahih. Bab perkara syahadah, perhatikan. Bab tentang ilmu, tentang alam syahadah, perhatikan. Tunjukkan bukti. Ada teori tunjukkan bukti. Ini perkara syahadah. Perkara ghaib, formulanya kat mana? Hanya satu jalan, iaitu berita yang sahih. Kalau berita sahih berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sejarah yang lepas. Beritanya sahih. Dinukilkan secara yang jelas, sahih. Disebutkan kerana sampai tahap mutawatir, jelas, confirm dulu pernah berlaku zaman penaklukan Jepun, zaman penjajahan Jepun. Tahu bahawa adanya zaman komunis. Berlaku dulu ialah pada apa sahaja peristiwa yang lepas yang nukil secara jelas, kita percaya. Kalau yang tak jelas, kisah Masuri ke kisah sekali, kita kata ada betul, mungkin ada, tapi cerita detail wallahu alam. Ada benda yang kita percaya, ada benda kita tak percaya, bergantung pada berita tadi, sahih ke tidak sahih. Sama juga sekarang ni. Kita tak tahu apa berlaku kat rumah, tapi telefon isteri kita beritahu, telefon anak kita beritahu apa yang berlaku. Jadi berita sahih, kita terima tidak? Terima. Bila datang dari sumber yang sahih. Untuk masa akan datang, kita tahu ke tidak? Tak ada siapa tahu. Itu pun orang boleh percaya. Ramalan cuaca, kalau betul-betul ahlinya tahu tentang pergerakan angin, pergerakan awan dan juga sebagainya, dan memang ahlinya, dan kita percaya dalam keadaan kita tidak kata 100%, tapi percaya dengan ramalan yang jelas ada buktinya. Okay. Orang yang berakal percaya ke tidak? Percaya walaupun terhadap perkara ghaib. Sebabnya apa? Sebab sumber beritanya itu yang penting. Dari mana sumbernya? Perkara ghaib yang mutlak, siapa yang nampak? Tak ada. Ghaib mutlak ni tentang Allah, tentang malaikat, sifat Allah, nama Allah, ghaib mutlak. Jadi macam mana nak tahu? Mesti berita yang sahih. Berita sahih berkaitan dengan perkara ghaib. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah beritahu kita melalui apa? Melalui Al-Quran, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu perkara ghaib kita hanya ambil berita daripada sumber yang sahih, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masalah akidah kita tak gunakan akal. Bab pemerhatian, jauhar, arat, jauhar semua ini sebab bab pemerhatian terhadap makhluk boleh digunakan untuk faham makhluk, dan Allah takkan sama dengan sebarang makhluk, tapi bukan itu formula untuk mengiyakan atau menidakkan berita yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Ini kesilapan yang paling besar berlaku dalam ahli kalam. Mereka tak terima sifat-sifat Allah seperti mana disifatkan hanya dengan kiaskan dengan apa yang mereka nampak tentang alam syahadah. Ini perkara tak betul. Walaupun mereka cuba untuk mengatakan Allah tak sama dengan makhluk, dengan formula Allah tak bertempat, Allah tidak begini, tapi formula mereka tetap tidak dhabit. Tidak tepat untuk menyatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. So kalamullah, Allah yang mengetahui perkara ghaib, Allah yang mencipta perkara ghaib, Allah yang mencipta bahasa Arab. Betul tak bahasa Arab? Allah yang turunkan Quran dalam bahasa Arab. Takkan nak dibetulkan lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan nak kata kalamullah, makna zahir ni menyesatkan manusia sehingga baca Quran secara zahir boleh jadi musyabbihah, mujassimah dan sebagainya. Itu mereka tidak mengkadarkan kata Allah, tidak meletakkan kata kalamullah pada tempat yang selayaknya. Betul, bab ni bukan bab kecil, bukan bab yang kecil. Kalau sementara kita kata tunggulah mereka faham, tak ada masalah. Tapi kalau sampai pada tahap menisbahkan orang-orang yang memahami kalamullah
dan meletakkannya pada kedudukan yang betul sebagai seorang yang musyabbihah mujassimah. Dan makna lain musyabbihah mujassimah ialah musyrikin, musyrikah, iaitu menyamakan Allah dengan syirik, mensyirikkan Allah dengan tashbih, syirik tashbih dan syirik tajsim sebagainya. Ini perkara yang berat, bukan tuduhan yang biasa. Kita hanya ditukar istilah musyabbihah, kita nampak macam ringan sikit, musyabbihah mujassimah, tapi makna sebenarnya apa? Buatkan perkara syirik dalam masalah rububiyah dan masalah asma' sifat. Ini perkara yang berat. Sebab tu bagi orang-orang yang memahami perkara ini, kita rasa perkara ini bukan kecil. Kemudian diminta untuk kita stop kat situ. Kemudian kita perlu bertolak ansur. Bab, ya, kita bertolak ansur dan bab yang lain. Tapi bab yang betul salah, bab 4 salah tadi, kita perlu betulkan. Walaupun macam mana sekalipun, dari segi kita, approach kita nak terus terang ataupun tidak, untuk menyatakan hak terhadap suatu perkara itu mesti ditegakkan. Kerana Allah SWT tugaskan kita untuk tegakkan kebenaran, hak. Okey. Wallahu ghafur rahim. Dan Allah SWT maha ghafur dan rahim. Manakala kalau lelaki itu berterusan melakukan dosa, lalu dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu harap rahmat Allah sehingga dia buat dosa, tak apalah, Allah mengampunkan. Terlalu besar harapan kepada Allah, tak apalah, sakat buat sikit-sikit ni Allah ampunkan kot, dosa ni kecil je. Sebab kita melihat dosa tu kecil, tidak melihat kita sedang, tidak melihat dia sedang lawan dengan siapa. Dilihat pada kecilnya dosa. Walaupun dosa tu dosa kecil, tapi kadang-kadang dosa kecil jadi besar bila kita pandang dosa kecil itu dengan sebelah mata. Kita rasa kecil. Sebab tu, manakala kalau seorang lelaki itu berterusan, ini balik tajuk kita, jangan tinggalkan sedap tentang tadi. Balik pada bab raja, khauf dan raja. Tinggalkan dulu bab ghaib semua sekali itu syarah luar. Balik semula bab khauf dan raja. Okey. Manakala kalau seorang lelaki itu berterusan melakukan dosa, lalu dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini dinamakan tipu daya, angan-angan dan harapan dusta. Abu Ali Al-Ruzbari, Abu Ali Ar-Ruzbari sebenarnya, bukan Rubazari. Ar-Ruzbari. Kalau tengok mana bahasa Arab. Okey. Abu Ali Ar-Ruzbari, alif lam ra waw zal ba alif ra ya. Tahu alif la? Bukan sahabat, salah seorang daripada ulama sufi yang terkenal, sufi yang awal. Kalau sufi awal apa beza? Sufi tahun 300 ke bawah. Mana sufi pada awal-awal sebelum tahun ke 400 atau 500 ke atas, sufi-sufi yang menceritakan tentang tasawuf, cerita tentang hati, cerita tentang zuhud dan sebagainya. Dan belum ada lagi satu tarikat pun. Manakala sufi yang datang kemudian, yang memisahkan amalan zahir dengan amalan dengan syariat dan sebagainya, dan ataupun beramal dengan amalan yang tak disyariatkan, iaitu buat zikir-zikir tersendiri, sufi yang datang kemudian. Jadi sufi-sufi yang awal biasanya dinukilkan dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ulama berbeza pandangan dalam bab cara mereka menafsirkan dalam bab tertentu, dalam bab mereka melampau dalam bab meraihkan persoalan hati sehingga menafikan hak-hak berkaitan dengan perkara-perkara fiqh dan sebagainya, tapi kata-kata mereka tidak terkeluar pun daripada Quran dan Sunnah. Kebanyakan kata mereka masih lagi dicedok, diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Cuma cara mereka, approach mereka sangat mengutamakan satu bab sehingga melupakan bab yang lain. Itu sufi yang pertama. Jadi Abu Ali Ar-Ruzbari antara ulama yang awal. Bukan tahun beliau meninggal pada tahun 322. Baik, itu lebih kurang sebaya waktu meninggalnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Mana sezaman, lebih kurang zaman-zaman awal. Zaman-zaman tersebut belum ada lagi sebarang cerita tarikat. Sufi yang ditentang oleh ulama banyak ialah sufi yang memisahkan syariat atau mengatakan bahawa syariat ini boleh ditambah zikirnya, boleh ditentukan sendiri. Adanya cerita tentang masalah-masalah berkaitan dengan cerita tentang kasyaf yang berlebih-lebihan, menjadikan ia sebagai sumber pensyariatan. Sebelumnya diakui bahawa berlakunya beberapa perkara yang dikatakan sebagai karamah kepada aulia. Tetapi itu berlaku dengan kehendak Allah
dan tidak menambah, tidak mengubah, tidak menambah, tidak mengurang pensyariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sufi yang melampau kemudian mimpinya mereka, ilham mereka, apa yang mereka nampak sebenarnya mereka jadikan itu sebagai sumber, salah satu sumber untuk beramal. Sebab tu amalan boleh beramal apa? Mimpi. Zikir sekian dapat pada mimpi. Kadang-kadang si fulan boleh dijadikan bahawa orang tu bersalah sebab apa? Sebab guru mereka nampak dia bersalah begini begitu. Ini suatu perkara yang melampaui batas. Berlaku bila? Kemudian. Sufi yang awal hanya sekadar cerita tentang raja, khauf, cerita tentang khusyuk, cerita tentang zuhud, cerita tentang wara', cerita dan babak lain. Inilah dia zaman-zaman antaranya adalah Abu Ali Ar-Ruzbari. Abu Ali Ar-Ruzbari tukarkan Z tu pada lepas pada U. Ar-Ruzbari. U tu kalau buat dua kali lagi cantik. Ruzbari. Abu Ali Ar-Ruzbari rahimahullah berkata, beliau berkata, takut dan harap seperti dua kepak burung. Raja dan khauf, kita ni dalam keadaan badan burung ni apa? Ibarat kita dan juga ibadah kita. Apa yang kita lakukan? Hidup kita ni seperti seekor burung. Yang menentukan dalam amal ibadah kita kepada Allah SWT sebagai hamba Allah ni, memerlukan kepada dua kepak. Dua sayap. Dua sayap. Okay. Kata Abu Ali Al-Ruzbari, kata beliau, takut dan harap, jadi raja dan khauf, seperti khauf dan raja, seperti dua kepak burung. Apabila kedua-duanya seimbang, maka ia terbang dengan seimbang dan sempurna. Pernah terbang? Tengok ada burung. Kalau terbang lurus sempurna, bila burung terbang lurus. Kalau burung dia rendahkan satu arah, dia akan turun. Tapi kalau terputus sayap dia, putus satu, tak seimbang. Bila sayap dia luka dan sebagainya, tak seimbang, dia boleh terbang, tapi terbang sikit je, lompat sikit, terbang sikit, turun balik, lompat lagi. Tapi kalau dia, kita dengan kita sedang kata Syekh apa? Syekh kata Al-Imam atau Abu Ali Ar-Ruzbari berkata, takut dan harap seperti dua kepak burung. Apabila kedua-duanya seimbang, maka ia akan terbang seimbang dan sempurna. Apabila salah satu daripadanya cacat, maka akan berlaku kekurangan pada burung itu. Cacat, maka tak seimbang cara dia terbang. Burung yang dilanggar, kepaknya satu sebelah kepak dia luka. Jadi dia terbang, boleh kejap je. Kadang-kadang memang tak boleh terbang langsung. Sebab apa? Sebab tidak seimbang. Manakala kalau kedua-duanya tidak ada, burung tadi yang ke atas tiba-tiba patah sayap terus, okay, maka burung itu berada di sempadan maut. Burung itu akan jatuh. Sempadan maut artinya dia akan jatuh. Kita beribadah pada Allah, badan burung ini seperti apa? Seperti kita sendiri. Ataupun mahabbah, sifat mahabbah yang menciptakan satu amalan. Amalan yang kita lakukan. Amalan yang kita lakukan bersama kita sendiri ini hendaklah berada di antara khauf dan raja, di tengah-tengah antara keduanya. Dan sifat keduanya dia perlu seimbang. Waktu kita buat maksiat, boleh buat maksiat, hendaklah lebihkan janib khauf. Jangan sampai berterusan buat maksiat, kita terlepas. Maka ada sifat khauf, takut pada Allah, menyebabkan kita stabil balik. Takut tadi menyebabkan kita taubat pada maksiat. Waktu kita buat perkara kebaikan, sehingga kita rasa harapan terlalu tinggi, letak juga sifat takut. Kalau takut berlebihan sehingga rasa putus asa, datang balik sifat harap. Baca hadis, contoh-contoh kita buat dosa banyak sangat, kemudian kita rasa dosa terlalu banyak dan tak ada peluang untuk buat baik. Contohnya lah, bahasa yang contoh yang paling mudah, mak ayah kita. Kalau ada hak-hak tertentu yang kita tak sempat nak minta maaf, kita buat salah, kita rasa tak sempat minta maaf, mereka pun dah meninggal. Kesalahan yang kita rasakan tak tahu nak minta dengan siapa. Bagaimana caranya? Takut tu berwujud, tapi perlu adanya harapan. Harap rahmat Allah. Harap dengan rahmat, walaupun hak makhluk, tapi harap Allah SWT akan sempurnakan urusan kita di hari hisab. Allah mudahkan hisab, ataupun Allah SWT ampunkan kita dengan cara offer kebaikan, seperti mana berlaku dalam sebahagian daripada orang-orang yang Allah SWT offer kebaikan pada mereka untuk mengampunkan kita. Iaitu adanya harapan.
Walaupun kita buat dosa, tak ada orang. Ataupun ada orang yang nak bertaubat. Kerjanya apa? Ragut orang. Ni cerita betul. Ada orang yang nak bertaubat, dia tanya pada satu web dululah, saya ingat, dia kata saya ni peragut. Saya kerja saya dulu meragut perempuan-perempuan yang berjalan seorang, dia ragut ambil bank. Tak ingat dalam mana, tapi dalam ditanyakan kepada satu laman web, lama dah orang share dulu. Jadi kata macam mana saya nak pulangkan hak-hak ni? Saya pun tak kenal siapa orang yang saya ambil hak pada dia. Nak bertaubat. Tidak ada jalan. Tak ada jalan, susah nak cari. Kalau nak elan pula, kena tangkap. Takut. Kadang-kadang kalau sanggup hadapannya, ya. Kalau tak sanggup, macam mana? Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedaya upaya sampaikan, tak ada jalan juga, hanya adanya bukakan pintu harapan. Waktu tu jangan bawakan putus asa. Aku ni habislah aku berdosa sampai Allah takkan ampunkan, daripada aku tak confirm masuk syurga Allah boleh terima aku, daripada aku ragut lagi. Jangan sampai putus asa tentang rahmat Allah sehingga akan dia terus buat perkara jahat. Okey. Apabila kedua-duanya seimbang, okey, habis tadi. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman memuji orang yang takut dan harap dengan firman-Nya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarjuna rahmat rabbih. Engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhanmu? Untuk kerana masa kita gariskan dulu, yahzarul akhirah takut, yarjuna rahmat rabbih harap. Adanya khauf dan raja. Allah tanya, adakah kamu lebih baik, itu orang-orang musyrik atau orang-orang yang buat maksiat, orang fasik, ataupun orang-orang yang waktu malamnya bangun tengah-tengah malam bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut pada hari akhirat, mengharapkan rahmat Allah, siapa lebih baik? Sudah tentu orang yang bangun tadi lebih baik. Tatajafa junubuhum, ayat yang lain Allah kata tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang yang bangun, jauhkan diri mereka daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji', jauhkan diri mereka, punggung mereka daripada tempat mereka baring, tempat mereka tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Rabb mereka dengan keadaan khauf dan tamak. Tamak itu raja. Khauf, takutkan azab, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah orang yang beriman dengan orang fasik ini sama? Allah kata tidak sama. Artinya raja dan khauf tadi, ayat raja khauf Allah letak kepada orang yang beramal soleh. Sujud tadi dalam keadaan adanya raja, adanya khauf bersama. Harap ataupun raja akan menghasilkan takut. Sekiranya bukan kerana harapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya orang itu akan rasa tenang dan tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pula menghasilkan rasa harap. Kalau bukan kerana takut, nescaya seorang itu akan putus asa dan tidak ada harapan. Semua orang, kalau anda takut kepadanya, maka anda akan lari daripadanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apabila anda takut kepadanya, maka anda akan datang kepadanya. Orang yang takut lari daripada nafsunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara umumlah. Kalau manusia kita takut, maksud takut artinya manusia kalau kita takut, kita jauhkan diri kepada Allah, kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala begitu takut Allah, kita makin dekat dengan Allah. Yang takut Allah dikata takut kemurkaan Allah, takut azab Allah, maka akan lahirlah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang lain kita takut kita lari? Allah kita takut kita makin dekat. Sebab orang lain kalau kita lari selamat. Orang lain yang kita buat jahat dengan dia, kita lari, takut dengan dia, kita lari. Selamat tak kita? Selamat, dicari, kita tak jumpa. Dengan Allah, nak lari ke mana? Seorang Fir'aun nak jadi Tuhan pun tak lepas, dia tetap hamba Allah. Jadi cara kita takut dengan Allah tidak lain tidak bukan dengan cara dekatkan diri pada Allah. Macam orang kalau buat salah, lari ke mana? Lari ke mana sekalipun berada dalam dia punya remote. Lari masuk rumah orang, baru nak lalu satu pintu, dia tutup pintu. Jadi penghujungnya buat apa?
tak mampu lari, minta maaf je lah. Kalau tak boleh lari, apa orang buat? Kalau mampu lari, selamat, orang akan lari. Tapi kalau pencuri, perompak, dah tentu kena tangkap. Nak bagaimana sekalipun takkan lepas. Orang yang bijak, apa mereka buat? Taubat, minta maaf, minta pengampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut dengan Allah, kita takkan lari, takkan dapat buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takkan dapat lepas diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara takut pada Allah, caranya ialah dengan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita takkan mampu lari daripada bumi Allah Subhanahu Wa Taala, takkan mampu lari daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh 5 minit lagi? Boleh ya? Kita habiskan bawah sikit. Pengarang Manazilus Sairin. Siapa pengarang Manazilus Sairin? Abu Ismail Abdullah Al-Harawi, Syekhul Islam. Sebelum Ibn Taimiyah rahimahullah, antara orang yang digelar Syekhul Islam ialah Abdullah Al-Harawi ataupun Abu Ismail Al-Harawi, pengarang kitab Manazilus Sairin yang disyarahkan Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, iaitu salah seorang pada ulama Khurasan Al-Hambali, dan ulama besar dalam mazhab Hambali, dan dinamakan beliau juga sebagai Syekhul Islam. Kitab-kitab beliau kebanyakannya kitab-kitab yang selamat dari kritikan, yang hebatlah. Kitab yang paling banyak sekali kritik kesilapan beliau lakukan, kitab mana? Kitab inilah Manazilus Sairin yang disyarahkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, Madarijus Salikin. Tujuan Ibn Qayyim rahimahullah syarahkan kitab Manazilus Sairin untuk membetulkan sebahagian pada kesilapan Al-Harawi dalam menafsirkan, dalam meletakkan Manazilus Sairin, kedudukan orang-orang yang berjalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silap kat mana kitab Manazilus Sairin? Manzil yang pertama sekali, mana tahap pertama ialah raja. Sedangkan Syekh terangkan bahawa raja tahap yang tinggi. Harapan ini berada bukan pada awal, ini yang dibincangkan. Al-Harawi, kitab Harawi yang selalu kita sebut, yang kita rujuk, kitab apa? Kitab kita jumpa Dhammul Kalam wa Ahli. Dia tulis satu kitab yang sangat cantik, iaitu kejian terhadap ilmu kalam dan ahlinya, yang menunjukkan bahawa ilmu kalam tidak dikeji pada ahlinya, tetapi ilmu itu sendiri. Dhammul Kalam wa Ahli. Siapa pengarangnya? Al-Imam Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi. Dan kitab yang lain, kitab Al-Faruq. Tentu ada buku, kitab tidak besar, tidak terlalu ini, tapi sangat penting. Kitab Al-Faruq. Al-Faruq ialah kitab dalam bab asma' sifat, mensyarahkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, juga syarah dengan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu dengan menggunakan kaedah Ahlussunnah manhaj salaf. Sama juga kitab Manazilus Sairin. Manazilus Sairin, kesilapan berlaku dalam mensyarahkan manazil, tempat-tempat tertentu, dan mensyarahkan perkara tersebut. Namun dalam asma' sifat, beliau mensyarahkan asma' sifat, beliau berjalan mengikut manhaj salaf. Sebab tu Al-Harawi antara ulama-ulama penting yang bercerita tentang ilmu kalam. Malah dalam kitab Ibn Taimiyah rahimahullah, kitab Risalah At-Tis'iniyah, ada 90 hujah, lebih kurang 90 hujah untuk menolak pandangan Asy'ariyah yang mengatakan bahawa kalamullah itu kalamun nafs, bukan kalam secara hakiki. Memang kita bincang Allah sifat kalam. Tadi dalam mazhab Asy'ariyah, bezanya apa? Mereka kata sifat kalam adalah sifat ma'ani. Ma'ani apa dia? Sifat yang tidak ada, yang maknanya saja, ma'ani. Untuk Allah makna apa? Kalamullah itu kalamun nafs. Allah bercakap dalam zatnya. Jadi yang adanya, maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lafaznya itu datang daripada Allah, tapi bukan dengan kalamullah yang hakikat. Bukan Allah, betul kata kalamullah tidak bersuara, tak boleh didengar dan sebagainya. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, menolak hujahnya dalam kitab Risalah At-Tis'iniyah, bahawa kalamullah kalam yang dapat didengar, hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia mendengar kalamullah. Beliau datangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa kalamullah, memang malaikat Jibril alaihissalam mendengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalamnya, kemudian baru sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah itu boleh didengar. Sebab tu bila Allah kata salamun qaulan min rabbir rahim di hari kiamat, kata-kata yang betul-betul hakikat. Kata-kata betul-betul hakikat yang memang dapat didengar, kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Nabi Musa alaihissalam berborak dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Tur Sina, di Bukit Tur, memang
Musa bercakap dan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, suara Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita fikirkan, kenapa kat bumi, kenapa bersuara, kenapa fa'alul lima yurid. Dalam bab perbuatan Allah, ahli sunnah pegang pada fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa dia nak. Tak perlu syaratkan Allah tak boleh bercakap kat bumi, tak boleh bercakap, mesti bercakap begini, cakap Allah tak ada suara. Ahli kalam meletakkan syarat-syarat terhadap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melakukan apa yang dia kehendaki, fa'alul lima yurid. Sebab tu kalau Allah kata istiwa, istiwalah. Allah kata turun, turunlah. Allah kata datang, datanglah. Sebab Allah fa'alul lima yurid. Allah berkata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas di langit. Di langitlah. Kalau Allah berkata dengan Nabi Musa di bumilah. Allah Maha melakukan apa yang dia nak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak dipersoalkan apa yang Allah buat. Malah mereka yang perlu disoalkan perbuatan mereka. Jangan persoalkan macam mana perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini manhaj yang perlu dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Jelas kerana kaedah ini diambil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kata Allah berkata tapi tak boleh begini, tak boleh begini, kalau begini sama dengan makhluk. Sama makhluk, kaedah kalau sama makhluk itu betul-betul disebutkan oleh syarak, kita ya. Tapi kaedah yang dibuat-buat, kemudian sesuatu yang tidak disebutkan oleh syarak, kemudian dawabit yang disebutkan itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh tafsir ulama salaf, Muhammad salaf dahulu, maka perkara itu perlu ditolak. Okey. Habiskan sikit lagi. Pengarang Manazilus Sa'irin berkata, haram adalah martabat martabat orang yang mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling rendah. Jadi kat sini yang ditolak, yang paling rendah. Sebenarnya rajak dan khauf bukan paling rendah. Kalau rajak dan khauf ditafsirkan dengan bahasa, ya, orang nak harap sesuatu, takut sesuatu, baru dia buat. Itu ya. Tapi dari segi syarak, orang yang dah buat sesuatu tahap paling tinggi, berjuang jalan Allah, jihad sekalipun, masih ada rajak khauf, artinya tidak sepatutnya rajak dan khauf diletakkan level yang paling rendah. Malah rajak dan khauf berjalan seiring dengan kehidupan seorang mukmin, start daripada awal hidupnya sehingga daripada akhirnya mereka sentiasa bersama dengan rajak dan khauf dalam amal ibadahnya. Tidak ada suatu benda yang tidak satu ketika mereka terpisah daripada kedua-dua perkataan tadi. Sebab kedua-dua sifat tadi. Sebab itulah mahabbah, rajak dan khauf dah 3 rukun terhadap amal qalbiyah. Mahabbah melahirkan amalan, selepas ada amalan perlu adanya rajak dan khauf. Kata-katanya ini boleh diperbincangkan, boleh dipertikaikan. Sebaliknya harap dan takut dalam rupa bentuk yang telah disebutkan merupakan martabat orang yang mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Dalam sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam hadis sahih Bukhari, Allah kata apa? Allah kata, aku ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazunnu bi ma syaa. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku, maka seseorang itu boleh bersangka terhadapku mengikut apa yang dikehendaki. Sebab tu husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang sangat dituntut dalam syarak. Apa sahaja yang berlaku, jangan sangka buruk. Walaupun perkara itu buruk pada kita, ketahuilah bahawa perbuatan Allah itu lebih sempurna daripada perbuatan kita. Pilihan Allah lebih sempurna daripada pilihan kita. Sakit macam mana sekalipun, kita ada husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan bagaimana? Redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah bagi sembuh, ruang untuk sembuh, Allah boleh hidupkan orang mati. Takkan tak boleh hidupkan orang yang sakit tenat. Kalau orang mati pun boleh hidup, boleh dihidupkan, orang yang sakit tenat takkan tak boleh disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang dah ditalkinkan. Saya baru jumpa masa mak sakit, masa mak saya sakit sebelum meninggal, jumpa dengan seorang pakcik, dia kata, bila dia cerita tentang silang, kata, saya dulu pun stroke juga, dia kata sama juga. Waktu tu memang dah sampai ke tahap masuk hospital lama, kemudian orang datang, tiap-tiap orang datang mentalkinkan dia, suruh ucapkan kalimah la ilaha illallah, dia nak ikut pun susah, dia kata berat mulut nak ucapkan, tapi dia dengar. Tiap-tiap orang nampak dia talkinkan. Sekarang sihat. Tapi lepas mak saya meninggal, beliau pun dah meninggal lah. Dah meninggal. Dah pun ditalkinkan. Tapi sihatlah meninggal dulu. Masa sekarang ni, masa meninggal ni, meninggal dengan sihat.
Maksudnya orang yang sakit sampai ke tahap ditalqin, semua orang hadir nampak talqinkan juga, boleh sihat. Okay. Maka orang-orang yang sakit yang secara sekadar biasa, jangan suuzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa harap sakit dalam keadaan apa, kita ada harapan untuk sembuh. Tapi masalah khauf, takut tak sembuh. Ini macam mana? Berdoa, istighfar banyak-banyak. Takut sakit ini menyebabkan kita meninggal. Perlu ada dua-dua. Harapan tu ada, takut juga perlu ada. Menyebabkan sekarang ni apa buat? Sehat tak sehat, yang penting Allah redha dengan kita. Yang menjadikan, yang melahirkan amalan. Harapan, waktu kita sakit, waktu yang penting sekali kita buat sesuatu yang redakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah redha pada kita, sama ada sakit, sehat, atau ada masalah, tak ada masalah, yang penting Allah redha. Inilah ya kerja kita. Ini namanya husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Muslim, daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Okey, soalan cepu mas. Hadis berlaku di Madinah ke di Mekah? Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum sambung sikit, 3 hari sebelum kewafatannya. Jadi Madinah ke Mekah? Madinah. Saya pun nak tanya, tak perasan ada lafaz sebelum kewafatan. Sebab kalau Jabir berkata mendengar, dalam ulum hadis kita tahu hadis-hadis Madaniyah. Sebab Jabir radhiyallahu anhu Al-Ansar, dan kita tahu pentingnya lafaz sami'tu anhu dan sebagainya bila ada sahabat yang datang yang Islamnya kemudian, contoh Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah atau Al-Madinah sebagainya, kemudian kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi berkata, atau Nabi berkata padaku, artinya hadis itu bukan hadis yang sebelumnya. Sebab tu hadis Abu Hurairah dilihat anhu qala ke an Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, ataupun Abu Hurairah kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebab kalau disebut sami'tu, kita boleh tahu bahawa hadis itu berlaku bila. Sekarang ni belum sempat saya syarah, ada depannya. Mana disebut 3 hari sebelum kewafatannya. Jadi cepu perak. Seseorang kamu jangan mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka terhadap Tuhannya. Ini hadis sahih Muslim. Jadi hadis yang sahih. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berlaku sesuatu, sakit, kita terjatuh, ingat apa? Kalau ingat mati, husnuzan dengan Allah. Kita kadang-kadang kita takut. Memang amalan kita dia tak sempurna. Kalau suruh mati, berani tak mati? Tak berani, sebab amalan kita sempurna. Tapi kalau dah berlaku satu benda, tatkala berlaku musibah, hendaklah waktu mati ini husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan, istighfar cepat-cepat, minta tolong dengan Allah, husnuzan dengan Allah, tawakkal ala Allah. Sebab apa? Dah tiba masanya yang kita berusaha selama ni, memang kita adanya khauf dan raja, ada perasaan takut dan harap. Takkan ada siapa rasa dia sempurna, dia yakin, tidak. Tapi kalau dah berlaku satu perkara menyebabkan kita berada di antara waktu sakarat, waktu kita sakit yang melampau, yang kita rasa sakit, tawakkal ala Allah, husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu matikan kita husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sembuhkan kita juga, itu salah satu husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertambah seorang mukmin, umur seorang mukmin kecuali kebaikan. Bertambah 1 minit cukup, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sedikit masa yang Allah tambahkan, gunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, oleh itu ada orang berkata seseorang itu hendaklah melebihkan harapannya ketika dia sakit, hendak mati, daripada takutnya berlainan dengan masa sihatnya. Kerana pada ketika itu takutnya perlu lebih daripada harap. Keadaan tadi lah lebih kurang macam ni. Baca betul-betul maknanya macam tadi. Sesetengah mereka berkata, sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan rasa cinta, maka dia seorang yang zindiq. Sembah Allah mesti ada 3 rukun, betul? Cinta, raja dan khauf. Kalau ada orang sembah Allah hanya dengan perasaan cinta, maka dia adalah zindiq. Dan orang yang menyembahnya dengan rasa cinta, takut dan harap, maka dia seorang mukmin yang mengesakannya. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah.
Man 'abadallah bil hubbi wahdah, barang siapa sembah Allah dengan hanya perasaan cinta, fahuwa zindiq, maka dia adalah seorang yang zindiq. Zindiq apa dia? Zindiq adalah orang yang bukan Islam mengaku jadi Islam. Sembah Allah hanya dengan cinta, tidak ada perasaan takut dan tidak ada amalan. Tidak ada harapan, hanya dengan perasaan sembah Allah hanya dengan perasaan cinta, iaitu harap pada Allah. Seolah-olah Allah SWT tidak ada sifat khaufnya. Mereka golongan golongan murji'ah ataupun zindiq. Wa man 'abadahu bil khaufi wahdah, barang siapa yang sembah Allah dengan khauf sahaja, fahuwa haruri, dia adalah golongan haruri. Haruri adalah nama kampung di kampung tempat pertama sekali yang lawan Ali bin Abi Talib datang daripada kampung Harurah, iaitu yang terletak di Iraq, salah satu atau Harura. Kampung berasalnya golongan Khawarij, maka orang Khawarij dinamakan sebagai Haruri. Wa man 'abadahu bir raja'i wahdah, dan barang siapa yang menyembahkan dengan raja saja, fahuwa murji'. Jadi di sini kalau yang ada teks Arab ataupun dalam teks tu ada tiga benda disebut. Pertama hub, mahabbah, yang kedua khauf, yang ketiga raja. Tiga ini adalah rukun amal qalbiyah. Amal qalbiyah seperti yang kita sebutkan, kita ulang sekali bahas untuk tutup majlis ni. Dalam beramal, tiga rukun yang perlu ada pada hati seseorang. Pertama, mahabbah. Yang kedua, raja. Ketiga, khauf. Tiga ni mesti ada. Mahabbah melahirkan amalan. Raja melahirkan amalan. Juga melahirkan harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan. Khauf juga melahirkan amalan kebaikan, iaitu dengan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya amalan, ada raja, mahabbah, raja dan khauf. Cinta terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, terlalu mengharap. Kita mengharap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita walaupun kekurangan yang ada kekurangan. Dan keempat, khauf, takut Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amal kebaikan kita. Kerana apa? Kerana kecuaian yang lakukan, maka perbaikilah amalan. Semua sekali melahirkan tahap amalan yang sempurna, itu ihsan. Tiga tadi ada surah Fatihah seperti mana Nasri sebut, ulang sekali imbas. Alhamdulillahirabbil alamin, melahirkan perasaan mahabbah kerana Allah tu Rabb seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, melahirkan perasaan rahman, raja. Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Maliki Yaumiddin, melahirkan perasaan khauf kerana Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah Maha membalas walaupun kita mengharap. Tiga perkataan ini akan melahirkan apa? Melahirkan ibadah kita, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Kau yang kami sembah, hanya pada Kau kami minta pertolongan. Sebenarnya ada syair, tapi penterjemah tidak meletakkan syair. Cuma bagian anda rasa tidak terlalu penting untuk syarahkan. Kita sampai sini seperti mana yang disebutkan oleh oleh Syekh tanpa sebutkan syair. Syairnya ada syair yang disebutkan oleh Hasan Mahmud Al-Warraq, Mahmud Al-Warraq atau Al-Warraq, Mahmud bin Hasan Al-Warraq, namanya sini tidak Al-Warraq, sebenarnya sepatnya Al-Warraq. Mahmud bin Hasan Al-Warraq, mengeluarkan satu syair yang sangat cantik dalam bab mensyarahkan erti raja dan khauf. Tapi tak apalah, sampai sini kita buka soalan ringkas kalau ada soalan. Allah sayang maksudnya? Ya, Allah sayang. Ya. Allah sayang betul. Allah sayang tu betul. Cuma tatkala menggunakan raja dan khauf ni perlu sesuai pada tempatnya. Kalau kita cara kita berdakwah, approach, kadang-kadang menggunakan tarhib, kadang-kadang menggunakan tarhib. Ada orang sesuai kita approachkan dengan cara sebutkan tentang sifat neraka, ceritakan tentang dosa. Ada orang sesuai disebutkan sifat syurga pada dia. Sebab manusia ni berbeza-beza, keadaan pun berbeza-beza. Jadi cara berdakwah kadang-kadang kita sebutkan Allah sayang, kadang-kadang kata Allah marah. Betul tak? Kadang-kadang sebut Allah sayang, kadang-kadang sebut Allah marah. Tengok pada kesesuaian. Jadi betul tidak? Betul lah. Allah sayang, Allah marah, wujud mana? Rajab dan khauf wujud di mana-mana. Jadi cara kita sesuaikan. Kalau contohnya ada orang pergi berdakwah, jumpa dengan orang buat dosa, kata Allah sayang, Allah sayang. Dia gunakan satu cara, hanya satu cara. Kadang-kadang caranya betul sesuai dengan, kadang-kadang tak betul sebab menyebabkan orang yang buat jahat terus dengan kejahatan dia. Dia terus dengan tu dia tak rasa takut. Dia rasa dalam keadaan dia sudah terima.
Jadi caranya mesti balance lah antara kita sebut Allah sayang dengan Allah murka. Cuma tak dinafikan bahawa Allah kata Allah sayang itu salah satu daripada bab raja. Berkemungkinan orang-orang yang buat maksiat berterusan dia putus asa dari rahmat Allah. Ini cerita betul antara maknya saya ana pernah jumpa sendiri sebenarnya dengan maknya. Memang dia hampir tukar dia punya kemaluan, dah tukar dah atas. Dah tukar dah. Memang betul-betul dia kata saya jumpa. Nak jumpa kebetulan dia pergi umrah dan dia pakaian lelaki lah. Bukan ini jumpa. Dia kata sampai satu ketika dia rasa dia nak taubat pun tak tahu taubat macam mana dah. Nak jadi lelaki balik badan dah macam perempuan. Orang dah jadi masalah. Nak kekal jadi perempuan berada dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada dalam dilema tertentu. Jadi secara kesimpulannya dia buat keputusan untuk jadi balik lelaki. Memang pakai macam lelaki semua sekali. Dan apa yang mampu dibuat akhirnya walaupun pada asalnya kalau dipakai di nampak macam perempuan di sisi jasad bahagian atasnya, tapi kalau pakai ni lelaki akhirnya dia kata jadi balik Ustaz macam lelaki. Dia kata memang boleh jadi biasa balik pakai macam lelaki, sedangkan ada perempuan yang pakai ketat pun nampak macam lelaki, apatah lagi lelaki yang buat-buat. Jadi sebenarnya tinggal pada keazaman. Jadi orang-orang begini kadang-kadang kita buat approach buat cerita tentang khauf, tentang rajat sebagainya, dakwah bukan satu perkara yang mudah. Kita sebut pun kita formula betul-betul berdepan memang satu benda yang sangat berat. Kalau cerita tentang pengalaman-pengalaman mereka, dan memang ada di kalangan mereka ramai yang bertaubat, dan mereka yang pergi umrah di kalangan maknya ni ramai dah. Anak antara yang pernah sambut mereka. Jadi ramai dah. Tapi isu yang pakai pakaian perempuan pakaian bertelekong di tempat perempuan sebagainya baru lagi dah nak dengar. Sebelum ni mereka pergi tapi mereka memang betul-betul dalam keadaan tinggalkan sifat perempuan mereka. Malah ada yang mereka secara jujur cakap saya ikat supaya tak ni. Dan balik semula pun mereka masih lagi buat majlis tertentu, panggil sebahagian pada ustaz-ustaz untuk bagi ceramah. Memang wujud di kalangan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Jadi apa yang berlaku sekarang, siapa sekali buat kesalahan, masih berilah ruang untuk mereka bertaubat dalam keadaan masih lagi mengingkari. Jangan tak ingkar pula. Jangan tak ingkar keburukan. Ingkar tetap ingkar, dan ruang untuk bertaubat hendaklah diberi ruang untuk mereka bertaubat. Jadi approach Allah sayang ke Allah murka sebagainya, hendaklah pendakwah itu tahu tempat yang sesuai, orang paling sesuai, dan tawakkal ala Allah dalam taubat, dalam dakwahnya insya-Allah. Insya-Allah sekadar ini wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.